Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Abdul Rahman. Baik, hari ini saya akan mengendalikan kelas pendidikan moral bagi pelajar tingkatan 4. Baik, suka saya maklumkan ini merupakan kelas kita secara atas talian berikutan isu COVID-19. Berikutan kita masih lagi di dalam fasa PKP. Baik, kita masih lagi berada di dalam fasa PKPP. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Baik. Jadi diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat, selamat dan teruja untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Yalah, mesti semua orang rindukan untuk nak masuk kelas. Dah lama sangat duduk di rumah kan. Tapi kita perlulah mematuhi perintah kerajaan supaya sentiasa duduk di rumah berikutan isu COVID yang masih lagi belum selesai. Dan diharapkan supaya dalam masa terdekat ni kita boleh balik ke kelas semula dan jalani kehidupan kita macam biasa. Okey, baik. Untuk hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar, adakah para pelajar semua masih ingat dengan pembelajaran kita sebelum ini di unit 5 mengenai kepentingan ilmu pengetahuan? Baik. Saya nak pastikan para pelajar semua supaya mengulang kaji ataupun mengingati semula tentang topik yang telah pun kita pelajari sebelum ini, kerana ianya berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Kepentingan ilmu pengetahuan. Baik. Jadi sekiranya para pelajar rasa agak sukar ataupun mengalami masalah ataupun rasa macam dah terlupa dah dengan topik yang telah pun kita pelajari, diharapkan supaya para pelajar semua membuat sedikit ulang kaji. Okey. Baik, hari ini saya akan mengajar, saya akan menerangkan mengenai unit 9, berilmu ke arah kesejahteraan hidup. Baik, sebelum tu saya nak semua para pelajar tolong buka buku teks yang telah pun kita sediakan, buku teks pendidikan moral di muka surat 55. Okey. Tolong dapatkan buku teks pendidikan moral dan tolong buka muka surat 55. Okey, baiklah. Saya akan teruskan kelas pada hari ini dengan menerangkan ataupun memberi penekanan kepada objektif pembelajaran. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, menyedari kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup. Suka untuk saya terangkan, suka untuk saya mendefinisikan kesejahteraan hidup tu macam mana. Kesejahteraan hidup ni adalah di mana kita mempunyai kehidupan yang lebih baik setiap hari. Maksudnya kita boleh je untuk hidup macam dulu. Kita boleh je hidup di dalam gua. Kita boleh je hidup bila nak makan, pergi memancing, pergi memburu, kan? Tapi dengan adanya ilmu, kita mampu untuk menaik tarafkan, untuk memajukan kehidupan kita. Baik, dengan adanya ilmu, maka wujudlah teknologi-teknologi ataupun mekanisme yang baru yang membantu kita untuk memudahkan lagi hidup kita. Jadi, objektif pembelajaran kita yang pertama adalah menyedari kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup. Kita perlu sedar bahawa ilmu tu sangat penting dalam kita untuk menaik tarafkan, untuk memajukan balik diri kita ni. Okey? Itu objektif pembelajaran kita yang pertama. Jangan risau. Kita akan pergi satu persatu mendalami dan memahami setiap objektif pembelajaran pada hari ini dengan lebih detail lagi. Okey? Baik. Objektif pembelajaran yang kedua, meramalkan kesan dan akibat penyalahgunaan ilmu kepada manusia dan kehidupan lain. Bila adanya ilmu, bila kita tahu betapa pentingnya ilmu ini, kita akan gunakan ilmu ke arah kebaikan. Kita akan gunakan ilmu ni ke arah memajukan lagi diri kita, memajukan lagi kehidupan kita, mensejahterakan lagi kehidupan kita.
Namun, apabila tiadanya kefahaman dalam kepentingan ilmu ni, kita mula mengamalkan ataupun menyalahgunakan ilmu ke arah perkara-perkara yang tidak selamat, perkara-perkara yang mungkin menyusahkan ataupun merosakkan sesuatu bangsa tu atau sesuatu keadaan tu. Baik. Jadi, dengan cara kita mengetahui ataupun meramalkan kesan dan akibat yang akan kita hadapi apabila kita menyalahgunakan ilmu kepada manusia, kepada kehidupan lain, secara tidak langsung kita bersedia diri kita untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Baik. Objektif pembelajaran kita yang ketiga ialah mengamalkan kasih sayang dengan menggunakan pelbagai ilmu secara bijaksana tanpa menyalahgunakannya. Bila kita mengamalkan kasih sayang dalam menggunakan ilmu, kita akan guna ke arah kebaikan. Okey. Kepentingan ilmu adalah bila kita ada ilmu, bila kita ada pengetahuan dalam sesuatu perkara, maka kita boleh memajukan diri kita. Namun, bila kita meletakkan sentimental kasih sayang dekat situ, kita akan menggunakan ilmu ke arah kebaikan, ke arah kebahagiaan dalam memajukan diri kita dan diri orang lain tanpa menyalahgunakan ilmu. Dan objektif pembelajaran kita yang terakhir ialah mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan seharian. Sebaik-baik perjalanan ataupun sebaik-baik hari-hari kita adalah dengan adanya rasa kasih sayang. Bila adanya rasa kasih sayang ni, kita akan mula untuk menggunakan ataupun melakukan sesuatu tu hanya untuk kebaikan, kerana ada sifat kasih sayang ni. Tanpa sifat kasih sayang, kita akan mula melakukan sesuatu perkara untuk kepentingan-kepentingan lain seperti inginkan kuasa, inginkan nama, inginkan harta. Baik, itu yang dimaksudkan dengan adanya sifat kasih sayang. Okey, baiklah. Mari kita pergi kepada objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu menyedari kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup. Sebagai contoh, menyedari kepentingan ilmu dalam kesejahteraan hidup ni adalah apabila kita tahu yang ilmu ni penting, kita perlu menguasainya. Dan ilmu ni adalah dengan cara kita memahami, menguasai satu-satu bidang, satu-satu perkara itu sendiri. Dan daripada hanya menguasai, ia membawa kepada kebolehan kita untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan ilmu yang kita ada. Baik, sebagai contoh, kita mempunyai ilmu yang luas dalam penghasilan makanan, maka secara tak langsung kita dapat menghasilkan makanan bukan saja untuk kita, malah untuk semua orang, untuk semua golongan. Betul? Okey, jadi dengan menyedari kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup ini, kita dapat menghasilkan ciptaan untuk praktikal. Sebagai contoh, telefon bimbit. Kalau sebelum ini kita mempunyai telefon bimbit, kita tidak mempunyai telefon bimbit sebelum ni. Yang kita ada mungkin dengan cara membalas surat ataupun dengan cara berjumpa, terus berjumpa. Dan kelas, kita tak boleh nak buat online kelas macam ni kerana kita tidak mempunyai medium yang sesuai ataupun ciptaan-ciptaan yang praktikal untuk kita gunakan. Cuba bayangkan kalau kita terpaksa lockdown 20 tahun ataupun 30 tahun yang lepas, kemungkinan kita tidak akan rasa keselesaan macam ni sebab kita tak ada akses yang sesuai dalam melaksanakan kerja, dalam melaksanakan tugas, untuk membuat kelas. Jadi secara tak langsung ciptaan-ciptaan praktikal macam inilah yang kita mampu hasilkan dengan adanya ilmu yang berguna. Okey. Baik, yang kedua adalah kemajuan sains dan juga penghasilan perubatan. Okey,
kemajuan sains dalam penghasilan ubat-ubatan. Okey, sebagai contoh, kita sekarang ni mempunyai banyak alternatif ataupun cara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sebagai contoh, kalau dulu kita untuk penghasilan ataupun untuk pesakit-pesakit kencing manis, kita perlu guna insulin yang jenis cucuk tu. Okey. Namun dengan adanya ilmu, dengan menyedari kepentingan ilmu tu dan menggunakan ilmu tu semaksimum mungkin, kini insulin tidak perlu lagi dicucuk, malah ada dijual dalam bentuk patch ataupun kita panggil satu stiker. Okey, just lekat, biarkan selama 6 ke 8 jam, kemudian insulin tu sendiri akan masuk ke dalam salur darah. Okey, begitu canggihnya teknologi sekarang, okay, dalam ilmu perubatan. Kemudian kalau dulu kita tak terlalu terdedah terhadap kepentingan vitamin, kita tak diberi pengetahuan pada suatu ketika dahulu. Kepentingan vitamin ini seperti macam satu pembaziran pada suatu ketika dahulu. Namun dengan adanya teknologi sekarang dan dengan adanya ilmu dalam perubatan ini, secara tidak langsung menunjukkan bahawa vitamin itu tak semestinya dengan cara kita makan buah saja ataupun kita makan sayur-sayuran saja. Kita mampu untuk dengan cara makan vitamin daripada tablet, kita mampu untuk dapat khasiat yang sama bagaimana kita makan orange ataupun kita makan buah atau sayur. Okey. Dan kemajuan ubat-ubatan, contoh kemajuan ubat-ubatan yang lain, sekiranya kita ada masalah, kita mengalami kemalangan, okey, kita pada suatu ketika dahulu menjadi sangat-sangat susah untuk kita melaksanakan pembedahan secara segera. Namun kini pembedahan dapat dilakukan dengan sangat baik dan potensi untuk pembedahan itu berjaya adalah sangat-sangat tinggi. Malah pada kini sekiranya pembedahan itu tidak berjaya, ia bagaikan mustahil. Okey. Kemudian yang contoh yang lain saya boleh berikan kat sini mengenai hamil ataupun orang kata nak beranak kan. Kalau dulu kita terpaksa pergi mencari bidan, kita terpaksa mencari bidan dan kadar untuk kematian ataupun kegagalan dalam nak beranak tu berikutan tumpahan darah sangat-sangatlah tinggi. Namun kini sekiranya bila kita nak beranak je, memang dah ada satu tim yang dah ready untuk dah sedia untuk nak selamatkan kita, dan potensi untuk kegagalan dalam satu-satu proses melahirkan itu menghampiri kosong, di mana tak mungkin kalau kita pergi hospital dan kita tak dapat melahirkan dengan selamat. Sebab dengan teknologi yang kita ada, dengan pakar-pakar yang kita ada, kita mampu untuk memastikan bahawa keselamatan itu terjamin, bayi itu selamat macam tu. Okey, bayi dan juga ibu itu selamat. Baiklah, mari kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu meramalkan kesan dan akibat penyalahgunaan ilmu kepada manusia dan hidupan lain. Baik, gambar yang saya tunjukkan ini menarik kan? Ini merupakan salah satu contoh negara-negara besar yang membuat ujian nuklear secara terbuka. Ujian nuklear secara terbuka? Bukankah ujian nuklear itu bahaya? Nuklear itu sendiri pun bahaya. Ia mampu mengancam nyawa manusia dan juga mampu merosakkan tumbuhan dan juga haiwan kan? Namun negara-negara besar ini secara tidak langsung mereka sedikit pun tidak mengendahkan hal tersebut, malah secara berleluasa menjalankan
Aktiviti yang dikenali sebagai ujian nuklear secara terbuka. Banyak sangat-sangat negara-negara besar yang menjalankan ujian nuklear secara terbuka ini. Dan saya sendiri tidak begitu pasti mengapa perkara ini dibenarkan dan juga mendapat kelulusan dalam melakukannya secara terbuka. Sama ada mereka tidak begitu prihatin dengan kehidupan lain ataupun mereka tidak mempunyai sifat kasih sayang dalam diri mereka yang mana hanya memikirkan keuntungan dan juga kemajuan teknologi dan juga kemajuan dalam penyediaan mempertahankan negara mereka tanpa mempedulikan hal-hal yang sedemikian. Maka seperti yang kita tahu, tak semualah negara membenarkan uji kaji ataupun ujian nuklear dijalankan. Namun seperti yang kita dapat lihat, negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, seperti negara-negara besar yang lain yang masih lagi menjalankan ujian nuklear secara terang-terangan. Ini bukankah sedikit sebanyak menunjukkan bahawa penghasilan nuklear adalah disebabkan ataupun kerana pihak-pihak tersebut mempunyai ilmu mengenai penghasilan nuklear. Namun apabila penyalahgunaan ilmu seperti berikut, iaitu menjalankan ujian nuklear secara terbuka, ianya mampu mengancam nyawa manusia dan juga nyawa haiwan lain dan juga hidupan lain. Ini secara tak langsung menunjukkan bahawa penyalahgunaan ilmu dalam beberapa sektor mampu memberi kesan yang amat buruk, membahayakan nyawa dan mengancam kehidupan lain. Sekaligus menunjukkan bahawa kepentingan kasih sayang dalam penggunaan ilmu itu sangat penting kerana ia mengaitkan kita dan juga kasih sayang kita sebagai manusia kepada kehidupan lain, kasih sayang kita sebagai manusia kepada manusia yang lain. Baik, contoh yang lain selain daripada ujian nuklear yang saya tunjukkan di atas, kita juga boleh lihat penyalahgunaan ilmu dalam beberapa perkara lain seperti uji kaji yang dilaksanakan tanpa kebenaran, yang mana mereka menggunakan kehidupan yang masih hidup dalam melaksanakan uji kaji tersebut. Sebagai contoh, seperti kita sedia maklum, penggunaan tikus putih ataupun dikenali sebagai tikus makmal sangat-sangat berleluasa dalam satu-satu uji kaji. Namun ianya masih di peringkat selamat kerana tikus putih mempunyai kadar pembiakan yang sangat-sangat cepat. Maka sekiranya kita gunakan tikus putih untuk uji kaji, masih dapat ia secara tak langsung kita mengurangkan kadar populasi tikus putih. Okey, namun apabila uji kaji sebegini digunakan terhadap binatang-binatang yang tidak sepatutnya, seperti menggunakannya kepada monyet, kepada kuda, yang mana kita sedia maklum kuda mempunyai 75% persamaan dengan manusia. Sekiranya kita rasa simpati untuk menyakiti manusia lain, kenapa kita sanggup untuk menyakiti kuda? Kerana mereka mempunyai 75% emosi dan juga pemikiran ataupun kemahuan untuk hidup seperti manusia. 75% je, mereka cuma tidak mempunyai akal, yang lain semua sama macam manusia. Baik, jadi hal-hal sebegini secara tidak langsung menunjukkan bahawa apabila tiada rasa kasih sayang dalam diri seseorang itu, maka penyalahgunaan ilmu itu sendiri mampu membinasakan haiwan, mampu membinasakan kehidupan lain tanpa sedikit pun rasa bersalah, tanpa sedikit pun rasa kesal. Okey, selain daripada contoh yang saya berikan, yang paling memberi impak yang mendalam dalam diri ataupun dalam sejarah manusia adalah kejadian bom atom yang mana semua orang sekian maklum
bom atom telah diletupkan di dua negeri besar di Jepun, iaitu Hiroshima dan Nagasaki, suatu ketika dahulu oleh negara besar iaitu Amerika Syarikat. Bom atom seperti semua orang sedia maklum, impak daripada bom atom sangat-sangat besar. Malah sekiranya mangsa bom atom itu meninggal, mereka seperti terkena radiasi, dan sekiranya mereka mampu untuk melangsungkan kehidupan, mereka pastinya akan ada sedikit kecacatan ataupun menjalani kehidupan yang tidak normal. Kerana seperti yang kita semua maklum, bom atom ni merupakan satu bom radiasi yang sangat teruk, yang sangat kuat, di mana dia mampu untuk hancurkan dua buah negeri besar di Jepun sehabisnya. Di mana memang kita sedia maklum, gambar yang saya tunjukkan ini adalah kesan selepas pengeboman itu berlaku. Okey. Jadi secara tak langsung kat sini menunjukkan bahawa kita maju untuk nak menghasilkan sesuatu. Kita ni mampu untuk mempunyai ilmu untuk menghasilkan sesuatu sehebat bom atom. Namun apabila tiada rasa kasih sayang, apabila tiada rasa kebertanggungjawaban, apabila ilmu yang kita ada tidak dimanfaatkan, malah disalahgunakan, maka terhasillah seperti kejadian seperti bom atom ini. Hari ini kerana tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa tanggungjawab dalam diri. Okey. Baik, seterusnya kita akan masuk ke bahagian implikasi idea daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Baiklah. Maka tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini mengenai unit 9, iaitu berilmu ke arah kesejahteraan hidup. Dan saya harapkan supaya semua pelajar dapat faham, dapat satu pandangan yang jelas mengenai kesejahteraan hidup dan kepentingan ilmu itu sendiri. Baik, saya nak minta semua pelajar untuk buka kepada muka surat, muka surat 59. Okey, ada aktiviti B. Jadi, ini merupakan aktiviti yang kita ada dalam buku teks lah. Saya nak para pelajar untuk berfikir ataupun menjawab soalan tersebut dengan cara dengan menggunakan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana saya nak jawapan ataupun cara pemikiran para pelajar adalah dalam keadaan kepentingan ilmu dalam mensejahterakan hidup. Boleh? Okey, baik. Selain daripada aktiviti B, saya juga akan hantar melalui WhatsApp dan juga link kepada para pelajar untuk membuka satu latihan, satu assessment yang mana ia berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya minta supaya para pelajar menjawabnya, kemudian menghantar semula kepada saya melalui aplikasi WhatsApp. Boleh? Baik. So, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan supaya para pelajar faham dan mampu untuk mengaplikasikan idea ataupun pembelajaran yang kita perolehi daripada hari ini, supaya dapat mensejahterakan lagi hidup dan memahami kepentingan ilmu itu sendiri. Baik, itu saja daripada saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Stay safe, stay at home, dan salam perpisahan. Assalamualaikum.